Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rosman dan ini Niaga Awani. Seperti biasa jam ini kami akan bawakan pelbagai perkembangan terkini niaga ekonomi bersama ahli panel jemputan dalam 1 jam 30 minit. Dan kami akan mulakan dengan perbincangan pertama di mana pada Januari 2024 banyak perkembangan dan sorotan ekonomi yang telah kita saksikan. Ini termasuk dengan Fed tidak memotongkan kadar faedah, inflasi kekal 1.5%, prestasi ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat yang dapat kita saksikan serta pasaran FBMK Asia yang telah mencecah lebih 1,500 semata. Dan tidak lama lagi keputusan KDNK suku keempat tahun 2023 yang bakal diumumkan pada pertengahan bulan ini. Dan kali ini kita nak meneliti apakah jangkaan ataupun indikator ekonomi yang akan mewarnai bulan Februari 2024. Sudah bersedia dalam talian untuk mengulas lebih lanjut adalah Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, merupakan Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad. Saya nak ucapkan terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Doktor, kita sudah masuk awal Februari 2024 tahun ini untuk imbas kembali bulan Januari. Bagaimanakah antara cabaran ataupun risiko yang boleh dirangkumkan yang telah dikenal pasti dalam lanskap ekonomi dan bagaimana ia ditangani setakat ini? Okey, terima kasih Nina. Saya kira apa yang berlaku pada bulan Januari yang lalu, isu berkenaan dengan jangkaan pemotongan kadar faedah itu merupakan isu yang paling utama dan kita dapat lihat kesannya kepada nilai ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat dan di mana awal bulan Januari terdapat orang kata jangkaan bahawa pemotongan kadar faedah itu mungkin berlaku seawal bulan Mac. Namun apabila minit mesyuarat FOMC telah pun diumumkan, kemudian baru-baru ini minggu lalu apabila data berkenaan dengan pengujian pekerjaan di Amerika Syarikat melebihi jangkaannya, itu non-farm payroll yang telah pun mencecah 300 untuk 3,000, itu melebihi jangkaan sebanyak 187,000, justru itu menunjukkan bahawa isu berkenaan dengan jangkaan pemotongan kadar faedah ini banyak memberi kesan kepada hala tuju ekonomi global dan juga hala tuju mata wang ringgit dan terutamanya. Dan kita dapat lihat pada hari ini ringgit pun telah mula menyatakan satu trend yang agak lemah lah. Jadi saya kira dalam bulan Februari ini isu ini masih lagi berlarutan walaupun kita tidak mungkin menyaksikan sebarang bentuk mesyuarat berkenaan dengan Fed, namun data-data ekonomi akan terus dipantau terutamanya berkenaan dengan KDNK negara yang bakal diumumkan sekitar 16 Februari nanti. Jadi isu-isu inilah yang saya kira akan mewarnai pada bulan Februari, iaitu masih lagi berpaksikan tentang pemasaan ataupun timing bilakah kadar faedah Amerika Syarikat akan diturunkan. Jadi apakah antara faktor yang bakal menyumbang kepada sebarang anjakan ataupun aliran ekonomi terhadap trend-trend yang kita boleh katakan ketara pada bulan ini? Okey, dari segi sudut ekonomi, apabila kita melihat data Amerika Syarikat yang jelas masih lagi menunjukkan satu trend yang begitu sihat, justru saya kira itu sepatutnya memberi satu sokongan kepada permintaan luaran bagi negara Malaysia. Cuma sekarang yang yang agak merisaukan adalah dari segi ekonomi negara China yang masih lagi struggling lah untuk mencatatkan satu pertumbuhan yang baik. Namun kerajaan negara China dilihat begitu komited untuk memperkenalkan pelbagai bentuk rangsangan ekonomi. Cuma dari segi komen ataupun pendapat pemerhati ekonomi China, stimulus ataupun package rangsangan ekonomi ini dilihat tidak mencukupi. Jadi itu menimbulkan kegusaran. Namun secara umumnya sepatutnya dari segi pertumbuhan saya kira boleh kita katakan negara Malaysia boleh mencapai pertumbuhan yang baik dan disokong oleh permintaan luaran yang dilihat akan memberi kesan positif kepada ekspor dan import negara. Jadi bagaimana pula untuk kita lihat mungkin ada yang peristiwa ataupun krisis yang berpanjangan sehingga Februari 2024, bagaimana peristiwa global atau situasi geopolitik yang memberi kesan kepada ekonomi tempatan pada masa ini? Saya kira ini satu perkara yang telah kita pun alami untuk tempoh beberapa tahun dan saya kira mungkin banyak perniagaan yang telah pun bersiap sedia akan sebarang bentuk kemungkinan dan saya kira bagaimana mereka mengawal kos perniagaan itu juga merupakan satu aspek yang penting dalam bagaimana mereka menguruskan perniagaan dan dari segi peralihan ataupun perpindahan dari hak pengeluaran dan sebagainya. Saya kira kita dapat lihat angka
approved investment di negara Malaysia ni mencatatkan kenaikan pada tahun lalu, dan saya kira itu menunjukkan bahawa kita mempunyai peluang untuk yang perlu direbutkanlah hasil daripada situasi yang kita alami pada masa ini. Jadi saya kira ada sahaja peluang, namun dari segi sentimen perniagaan, sentimen di kalangan pengguna akan terus berhati-hati, dan ini merupakan satu mood yang kita bakal lalui untuk tempoh yang mendatang ini. Jadi adakah terdapat sebarang perubahan dasar atau campur tangan ekonomi yang bakal kita saksikan pada bulan ini terutamanya? Saya kira dari segi campur tangan tu, kalau dalam konteks negara kita, negara telah pun banyak mengumumkan pelbagai bentuk plan, dan saya kira tahun ini lebih kepada pelaksanaan. Jadi saya kira pelaksanaan satu aspek yang penting, kerana pelaksanaan itulah yang akan menentukan hala tuju pertumbuhan ekonomi kita dari segi sudut jangka penengah ataupun dari sudut jangka panjang. Jadi dia punya momentum reformasi itu perlu ditunjukkan, dan sekiranya itu dapat dilakukan, saya kira itu dapat meningkatkan keyakinan terhadap kedudukan ekonomi kita pada masa akan datang. Jadi apakah antara sektor ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan atau penurunan yang ketara, dan apakah sebab di sebalik trend ini? Saya kira sektor yang berkait rapat tentang teknologi, berkait rapat tentang semiconductor telah pun menunjukkan trend yang agak positif untuk tempoh yang terbaru ini, dan tahun ini juga dijangka penjualan di peringkat global dari sudut jualan semiconductor dijangka akan bertumbuh pada kadar 13.1% pada tahun 2024 ini, dan saya kira ini merupakan satu penanda aras bahawa ekspor negara mungkin akan mengalami peningkatan lah. Kerana tahun lalu kita telah mencapai pengucupan sebanyak 8%. Jadi disebabkan sektor semiconductor ini dijangka lebih baik, saya kira ekspor negara akan lebih baik. Dan dari segi industri berkait rapat tentang ekonomi domestik seperti sektor pembinaan, sektor otomotif, saya kira itu juga satu perkara yang akan memberi sokongan kepada ekonomi negara dari sudut peralihan ke sektor electric vehicle dan sebagainya. Itu juga akan menarik minat para pelabur untuk melihat apakah yang akan kita saksikan dari segi momentum pertumbuhan dari segi ekonomi negara kita pada tahun 2024 ini. Jadi apakah antara unjuran dan andalan untuk bulan-bulan yang akan datang berdasarkan prestasi ekonomi pada Februari 2024, walaupun kita di minggu pertama ini? Silakan. Kalau dari segi suku pertama tu mungkin kita masih lagi mencatatkan pertumbuhan yang agak perlahan. Kalau suku keempat 3.4% apa yang telah diumumkan, mungkin kita menyaksikan dalam sekitar 3.5 hingga 4% lah bagi suku pertama. Ini mungkin momentum tu akan terus memecut mungkin pada separuh tahun kedua pada tahun inilah.